أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما. Berusaha pengurusi Masjid Darussalam Ayahanda Haji Ismail, barisan AJK Masjid, haji-haji, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi di dalam dunia ini. Dunia ini, kata ulama, adalah tempat persinggahan. Namun tempat persinggahan di dunia ini bukanlah tempat persinggahan seperti kita pergi transit. Contohnya, kalau kita daripada Bintulu nak pergi Miri, transit di Miri, transit di KL, transit di Kuching. Kita makan sia, kita minum sia, kita kerja sia, kita pulang. Tetapi di dunia ini nya memberi makna, kerana hasil daripada kita memanfaatkan kehidupan kita di dunia ini kelak akan menjadi kita orang yang beruntung ataupun menjadi orang yang rugi. Maka yang faham hakikat dunia ini, yang faham tentang ilmu dunia ini, hanyalah orang yang telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam melayari, dalam menjalani kehidupan dunia ini, dia perlu ada ilmu. Seseorang yang pergi memancing, seorang yang pergi naik kapal, nak mengembara menaik lautan, hatta orang yang membawa kereta pun, yang mesti ada ilmu tentang bawa kereta ya. Macam ni nak start kereta, macam ni nak embak bot, dia mesti tahu. Mesti dia akan sesat, yang akan aksiden, yang akan memberi malapetaka kepada orang lain, dan akhirnya akan memberi malapetaka kepada kehidupannya. Jadi ilmu di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah beri ilmu ini kepada nabi-nabi melalui wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Dalam surah Al-A'la yang selalu dibaca oleh imam-imam ketika hari Jumaat ataupun pada hari-hari yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah beritahu, qad aflaha man tazakka, sesungguhnya bergembiralah, beruntunglah kepada mereka yang selalu menyucikan dirinya, membersihkan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan yang selalu menyebut nama Tuhannya, kemudian ia solat. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, tetapi ramai orang lupa. Ramai orang lupa menyucikan dirinya. Ramai orang lupa menyebut nama Allah. Ramai orang meninggalkan sembahyang. Ramai manusia meninggalkan membaca Al-Quran. Ramai manusia tidak datang ke masjid. Ramai manusia tidak duduk dalam majlis ilmu, meninggalkan perkara-perkara yang mengingati Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri mereka.
Dunia telah melalaikannya, dunia telah melupakannya. Hatta dalam sembahyang pun yang boleh lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaannya kepada dunia akhirnya membawa dirinya kepada ketaatan, akhirnya kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia telah membawanya hilang daripada tumpuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia telah membawanya kepada kecintaan kepada selain daripada Allah. Kecintaan dunianya tadi sehingga sanggup memecah belahkan keluarga. Dunia tadi membawanya sanggupnya hilangkan keluarganya, hilangkan keselesaannya demi untuk dunia tadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala beritahu ayat yang seterusnya, wal akhiratu khairu wa abqa. Sykkah kita tahu bahawa akhirat itu adalah tempat yang paling terbaik dan yang kekal selama-lamanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita nikmat Islam, nikmat iman kepada kita. Nikmat mengenal Allah itu adalah satu nikmat yang luar biasa nikmatnya. Menyebut nama Allah menjadi Allah. Hatta orang non-Islam pun sebut nama Allah, Allah sebutnya. Sebut nama Allah. Tapi mereka si kenal Allah. Mereka tidak tahu siapa yang Allah yang sebenar. Bagaimana kehebatan Allah, bagaimana keagungan Allah. Para ulama sufi kita dulu, mereka ada satu, kalau ada nama istilahnya ma'rifat. Ma'rifat tu tinggi lagi daripada hakikat. Ma'rifat tu bukan fana, tuan-tuan. Yang ma'rifat tu adalah satu yang mana mata hatinya tadi telah memberi tumpuan dan nya telah tinggalkan dunia, telah tinggalkan, bukannya nya berada di dunia, tetapi nya telah hilangkan kecintaan, ada lagi kecintaan dunia tu. Kecintaan isterinya hilang, kecintaan anaknya hilang, kecintaan semua hilang, hanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama Allah, berdiri di hadapan Allah, bersembahyang, berzikir, membaca Al-Quran, beribadah menjadi satu kemanisan kepadanya. Apa kata ulama? Man lam yazuq la adri. Barang siapa yang merasa kenikmatan, dia akan tahu. Orang makan durian, orang makan durian. Orang makan durian dengan orang yang tahu hal durian, yang pernah makan durian. Kami cerita hal durian dengannya. Durian tu rasanya ke tu. Durian lagi warna kuning, baunya, makannya, mulut kita nak makan lagi. Orang suka makan durian lah. Dengan orang yang dengar durian ni, macam nyaman tak durian tu, tapi nasi pernah rasa. Nasi akan tahu kenikmatan makan duriannya. Nasi akan tahu. Nasi akan tahu. Begitu juga kepada orang yang tidak mengenal Allah, tidak pernah rasa mengenal Allah, tidak merasa kemanisan beribadah dengan Allah. Berbeza dengan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemanisannya berdiri lama di masjid, menghabiskan masanya di masjid, menghabiskan masanya membaca Al-Quran siang dan malam, bangun malam-malam sejuk nak bangun, dipeluk oleh isteri alih kita agak bangun, ambil wuduk sejuk-sejuk untuk berdiri di hadapan Allah, untuk sujud di hadapan Allah, untuk menyebut nama Allah. Merasa manis lebih lagi daripada tidur, manis lebih daripada makan durian, lebih manis lagi bersama dengan isteri, lebih manis daripada segala-galanya. Inilah orang-orang yang salih, orang-orang yang muqarrabin, orang yang hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dengan kita umur kita pada hari ini, kita dah hujung tahun Masihi lah, dah tahun bulan 12. Apakah perubahan dalam hidup kita, dalam ibadah, akhlak kita? Bagaimana akhlak kita bersama dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat, ibu bapa kita, isteri kita? Bagaimana bacaan Al-Quran kita? Adakah kita habis 30 juzuk? Adakah kita dah hafal beberapa surah? Adakah kita menjadi amalan surah Al-Mulk menjadi amalan kita setiap malam? Adakah menjadi amalan Al-Kahfi dalam kehidupan kita? Adakah peningkatan ibadah dalam kehidupan kita? Kalau belum tuan-tuan, maka kita kena berubah. Kita kena meningkatkan kualiti ibadah kita. Kita meningkatkan kualiti kecintaan kita akhirat lebih daripada dunia kita. Dunia kita akan meninggalkan dunia. Orang istilah bila orang mati madah meninggal dunia. Kita akan tinggalkan dunia ini kelak tuan-tuan. Maka kita pun tahu yang kita bawa hanyalah dengan amalan-amalan kita. Bagaimana amalan yang telah kita buat? Muhasabah diri kita pun, muhasabah diri kita. Dan kita doa semoga bila kita mati kelak, Allah Subhanahu wa taala memberat amalan kita. Berat amalan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat yang lain Allah beritahu faman khaffat fa amma man khaffat mawazinu. Barang siapa yang amalannya ringan, dia akan rugi tuan-tuan. Akan rugi. Amalannya ringan. Sepatutnya amalan kita tu berat, tetapi amalan kita ringan. Solat kita dah polah gila, polah sambil lewa. Bacaan Al-Quran kita sambil lewa. Zikir kita sambil lewa. Ibadah kita sambil lewa. Berat, ringan amalan kita, maka kita akan menjadi orang yang rugi, menyesal seumur hidup kita. Di dunia kita miskin siapa tuan-tuan? Di dunia dalam bank kita enggak RM2 saja. Di dunia makan kita makan kedai orang mewah. Rumah kita rumah kayu kah? Rumah kita berlubang kah? Siapa tuan-tuan? Tapi jangan kita di akhirat kita menjadi orang yang miskin, orang yang tiada apa-apa, menjadi rugi selama-lamanya tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan mukadimah kita yang sedikit tu, mudah-mudahan mukadimah tu disuntikkan kepada saya dan tuan-tuan untuk kita mempertingkatkan amalan kita, untuk kita bergerak menuju kehidupan akhirat kelak insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. (47) 46 dah habis kan? 14 ah? Ha? 45 47 40 di bawah 6 dah habis dah. 47 dekat muka nombor berapa? Nombor 2. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada kitab kita sambung pengajian kita, kitab Munyatul Musalli. Kita dah sentuh tentang pelbagai kebajikan pada perbuatan sembahyang dan zikirnya. Dan sebenarnya dalam sembahyang tu tuan-tuan, kita ada zikir-zikir. Kita ada zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kita baca dalam sembahyang kita. Ada punya rukun, ada punya sunat. Baik. Bila berbicara tentang sembahyang tu, suka saya mengambil faedah daripada kitab tu juga. Bagaimana kita membaca ayat tadi, kita menyebut Allahu Akbar, kita menyebut Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, kita menyebut At-Tahiyyatu Mubarakatuh. Kita perlu datangkan rasanya. Rasanya juga, dan kita perlu rasa, dan macam ni kita mau rasa, kita perlu faham juga. Perlu faham. Mungkin kita baca Allahu Akbar kabira, kita si faham maksudnya, maka macam ni kita mau ada rasa kecil, rasa faham apa? Sebab bahasa Arab. Jadi mau semua kita belajarlah terjemahannya. Perlu tahu. Kalau kita tahu bila dibaca Allahu Akbar kabira, apa maksud Allahu Akbar kabira?
Okey. Baik. Yang kedua, maka apabila seseorang itu mengangkat tangannya ke aras dua telinganya, ia mengisyaratkan bahawa ia melepaskan apa jua yang disembah selain daripada Allah. Ya kata ulama, bila kita angkat tangan Allahu Akbar, maksudnya kita telah tinggalkan semua tentang dunia. Tinggal dunia dulu. Isteri kita kah, anak kita kah, kerja kita kah, apa-apa tinggalkan dulu. Kita beri tumpuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dulu. Okey. Yang ketiga, kemudian ia ingat di dalam hatinya apabila membaca Subhanakallahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa la ilaha ghairuk. Ataupun boleh dibaca juga selain daripada Allahu Akbar kabira. Okey? Tapi ulama tu yang menyebut tentang bacaan tu. Okey? Terpulang kepada kita nak ingat baca Allahu Akbar kabira ke ataupun kita nak baca tu. Okey? Subhanakallahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk la ilaha ghairuk. Apa maksudnya? Maha suci engkau ya Allah daripada segala kejahatan dan kekurangan, iaitu engkau mempunyai segala pujian. Wa tabarakasmuka, maha suci engkau dan maha berkat namamu, dan pekerjaan orang yang menyebut namamu akan mendapat keberkatan. Wa ta'ala jadduk, maha tinggi dan maha besarlah kemuliaanmu ya Tuhan. La ilaha ghairuk, tiada yang menjadikan, yang memberi rezeki dan yang disembah selain daripada engkau, dan tiada yang terdahulu dan tiada yang terkemudian. Kalau kita nak baca Allahu Akbar kabira, saya tengok ada sikit terjemahan kat situ. Saya rasa ada kat situ. Sekejap. Okey, saya ada. Siapa? Kita jawab. Dalam mana? Okey, boleh buka. Cuba baca. Tuan baca. Saya ingat tak apa. Tuan baca. Buka je. Okey. Buka. Duduk sana. Okey. Allahu Akbar kabira. Apa maksud Allahu Akbar kabira? Allah Maha Besar. Dan Allah letakkan lagi sifat kabira, sifat mubalaghah. Allah tu maha besar sebesar-besarnya. Allahu Akbar kabira. Allah maha besar sebesar-besarnya. Soalnya bagus bila kita semayang, kalau kita ada datang awal, kita dapatlah baca doa iftitah. Kan? Kalau kita lambat, takut kita dapatlah baca doa iftitah. Imam dah baca Fatihah. Ni dapat kita nak baca doa iftitah lagi dah. Sebab dituntut kepada kita untuk mendengar imam baca Al-Fatihah. Jadi bila kita semayang ataupun semayang fardu, kita bawa semayang sunat. Walaupun semayang sunat dia kita semayang ringkas. Sebenarnya tuan-tuan, semayang sunat tu adalah semayang paling ringkas. Semayang sunat ba'diyah dengan qabliyah dengan ba'diyah ringkas. Saat Nabi semayang ba'diyah dengan qabliyah tu, Nabi semayang di rumah. Nabi semayang di rumah. Saat rumah Nabi sebelah aja. Tapi ialah kita untuk balik rumah semayang qabliyah ba'diyah, takut sampai rumah lu semayang kita. Takut nasi semayang. Tapi sebenarnya kata Aisyah, kata isteri Nabi semayang, aku situ Nabi dah semayang ke belum semayang? Cepat gila. Selalu cepat. Ringkas. Solat sunat. Mungkin kita nak solat panjang, saya ada masalah pun. Tapi boleh semayang sunat tu semayang ringkas. Kita baca Al-Fatihah aja, si perlu baca doa iftitah, kita nak baca surah pun boleh, nak baca surah pun siapa. Atas solat fardu pun sekalipun. Apalagi solat sunat. Baik, yang pentingnya kita pola. So, kadang-kadang kita berat, rasa kita nak pola sebab kita rasanya banyak gila. Saya ada solat tu sangat ringkas. Jadi kita mau melazimi solat tu selalu. Okey. Baik. Tapi dalam kita membiasakan solat tu, tuan-tuan kena cuba cari dalam handphone tuan-tuan, kena hafal. Kena hafal. Kat handphone tu kita bawa sekali. Pun nak bawa buku memang kita larat nak bawa buku sini-sini.
Tapi kena tu ada handphone, kita boleh duduk sini-sini kah, nunggu bini beli sayur kah, nunggu anak ambil sekolah kah, kita boleh buka sekejap kita pun handphone, kita buka doa iftitah. Minta maaf lah saya sebut. Orang hafal doa iftitah tu. Bila kami tanya apa maksudnya, si tahu. Kami sibuk nanya kita. Kami sibuk nanya kita. Bukan kami bersangka buruk. Tapi kita tanya kita pun, kita hafal ke si hafal? Okey, siapa yang hafal, yang boleh datang situ, yang boleh baca dengan kami. Siapa? Apa ni? Bukan kami mana apa. Tapi memang kita sendiri, kita belum menguasainya dengan betul. Padahal sembahyang itu adalah sembahyang yang kita buat selalu. Perlu hafal, perlu jadikan sebagai rutin harian kita. Perlu tahu setiap kita baca dalam sembahyang, kita perlu hafal, tuan-tuan. Minta maaflah saya kakak ke Datuk, sebab saya nak beri semangat dengan tuan-tuan. Perlu hafal. Hafal maknanya, supaya dia memberi kesan dalam membaca kita. Sembahyang tu jangan sebarang, tuan-tuan. Jangan setakat kita melafazkan sebut aja. Hafal, tapi kita faham makna. Ya stage masa kita pergi biak dulu. Stage masa kita baru belajar. Tu kita stage dah zaman universiti, zaman bukan universiti lagi dah. Zaman kita bekerja. Zaman kita dah meningkat jauh dah. Jadi pemahaman, penguasaan kita dalam ibadah dan masa satunya makin meningkat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dan segala puji bagi Allah katsira, sebanyak-banyaknya. Bukratan wa asila, daripada pagi sampai ke malam. Pujian kita kepada Allah bukan hanya dalam sembahyang saja, tuan-tuan. Tetapi bila di luar sembahyang pun kita ingat Allah. Dalam kita bekerja pun ingat Allah. Sebab ialah Nabi ajar kita, bila kita masuk jamban kita baca doa. Bila kita keluar jamban kita baca doa. Bila kita makan kita baca doa. Bila kita tengah makan pun Nabi ajar kita zikir untuk baca doa. Bila bersama isteri pun ada bacaan doa juga. Kita on terus. Semua ada doa-doanya. Doa-doanya pun mau hafal doa masnun. Doa masuk masjid. Bila kita masuk masjid, kaki kita langkah kaki kanan. Makan, minum, tangan kanan. Saya masih lagi nanggap ada orang masih makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Minum kena tangannya kotor, yang nanggap tangannya kotor, yang minum dengan tangan kiri. Tangan kiri itu bukan amalan Nabi SAW. Amalan Nabi walaupun tangannya kotor, Nabi minum juga dengan tangan kanan. Tangan kiri dah, syadat lagi dah. Dengan sebab apa? Kita nak benci dengan amalan-amalan kiri kita. Sebab amalan kiri itu ada amalan yang paling, yang kalau amalan kita banyak belah kiri, maka kelak kita susah dekat akhirat. Supaya kita benci dengan amalan-amalan kiri kita. Jadi Nabi banyak melatih. Latihkan dengan kanan dulu. Kita ambil wuduk pun dengan kanan dulu. Masuk masjid dengan kanan, kaki keluar dengan tangan kiri. Kita latihkan dengan kehidupan amalan kita. Yang memberi kesan, ia adalah tanda makrifat dengan Allah. Tanda kita ingat Allah selalu dengan kita. Masuk kereta baca doa. Dalam kereta pun kita berzikir. Sentiasa hubung diri kita dengan Allah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah tadi walhamdulillahi katsira wa subhanallah, maha suci Allah. Bukratan wa asila. Wajjahtu, aku menghadap wajahku. Wajhiya lilladzi, kepada siapa? Wajhiya lilladzi, aku menghadap wajahku, alladzi fataras samawati wal ard, yang menjadi, yang mengawal langit dan bumi itu. 7 petala langit, 7 petala bumi, tuan-tuan. Besar langit bumi itu, tuan-tuan. Kata ulama, kita seorang manusia belum sampai ke langit pertama, tuan-tuan. Hanya Nabi SAW dan Nabi-Nabi yang Nabi Idris, Nabi sebagainya pernah sampai ke langit. Tinggi, tuan-tuan. Langit tu sebelum sampai akal, belum sampai ke tahap kita lagi. Tinggi dunia. Bawa satu langit. Ada langit lagi selepasnya. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengawal segala-galanya tu. Jadi kita tu berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar, yang maha terpuji.
Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifa. Hanif. Apa terjemahan hanif dikasih? Lurus. Berpegang teguh. Dalam surah Allah beritahu Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif. Pada ayat Al-Quran Allah beritahu kepada Nabi Ibrahim. Saya lupa, Nabi Ibrahim Allah beritahu nya itu adalah bersifat hanif. Seorang yang lurus dan berpegang teguh, orang yang berprinsip. Itu kita parlimen kita reformasi cerita hal berprinsip. Tapi agama Nabi Ibrahim berprinsip. Dan sebenarnya kita itu adalah berprinsip apa? Apa pun terjadi tuan-tuan, kita bertetap teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimah dan aku orang yang Islam. Aku orang Islam. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tu tidak tergolong daripada orang-orang yang musyrik. Tiada sikit pun kehidupan kita tiada kepada orang kafir, orang yang mensyirikkan Allah. Perangai kita kepada orang kafir. Kelakar kita tiada kepada orang kafir. Pakaian kita tiada kepada orang kafir. Untuk pakaian kita minta maaf lah, pakai seluar pendek. Perempuan tidak menutup aurat. Bangganya dalam TikTok, media sosial dengan kehidupan, dengan auratnya. Wali'azubillah. La syarika lahu. La syarika lahu. Dalam aku tidak akan sekali-kali mensyirikkan Allah. Tidak sekali-kali mensyirikkan Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, dan demikian itulah aku telah diperintahkan oleh Allah. Allah telah perintahkan kita untuk tidak mensyirikkan Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan aku tu memang benar-benar orang yang Islam. Kemudian kita sembahyang Bismillahirrahmanirrahim, kita muji Allah. Allah tu Maha Penyayang. Kita menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, yang Maha. Al-Fatihah kita memang dah hafal lah. Kita bawa tuan-tuan, hadirkan sembahyang, hadirkan memuji Allah ya. Setiap sampai kita pada waladhdallin, aku akan jadi orang yang sesat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin juga kita. Amin kita tu tadi bukan amin kita pun juga tuan-tuan. Amin kita tu adalah mengaminkan semua para malaikat. Malaikat mengaminkan Fatihah kita tadi. Imam baca Fatihah, dia baca amin, malaikat semua pun amin. Ya Allah, aminkan doa kita. Okey. Kemudian apabila membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, sunat membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Janganlah kuat gila. Jangan imam auzubillahi jangan kita ulah macam ni. Kita baca perlahan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kata ulama, setiap rakaat dituntut untuk membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Setiap rakaat. Kita naik, bila kita baca Fatihah, kita baca auzubillah. Saya baca apa siapa yang sunat. Sebab tapi dalam Al-Quran Allah bagi doa, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka kamu berta'awuzlah kepada Allah. Membaca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian apabila membaca bismillahirrahmanirrahim, maksudnya apa dah? Aku minta tolong dengan nama Engkau ya Allah pada setiap pekerjaanku, yang mana Engkaulah Tuhan yang maha santun lagi maha mengasihani terhadap sekalian makhluk, dengan memberi rezeki dan kasih sayang kepada sekalian hamba-Mu yang mukmin. Tu. Bila kita baca Fatihah tadi, panjanglah. Saya pun pernah cerita dengan tuan-tuan tentang Al-Fatihah sikit. Yang keenam, apabila membaca Al-Fatihah hingga akhirnya, hendaklah difikirkan di dalam hati bahawa segala puji bagi Allah yang menjadikannya bukan orang yang dimurkai dan bukan orang yang berdusta, yaitu bukan orang Yahudi dan bukan Nasrani, tetapi dijadikannya berada di landasan para anbiya, para syuhada dan para siddiqin. Masya-Allah. Kata ulama tuan-tuan,
Sebenarnya bila kita benci kepada Yahudi, benci kepada Nasrani, sebenarnya kita dah dapat hakikat Fatihah sebenarnya. Mungkin kita anggap ada orang yang anti barang-barang Yahudi, barang-barang pasal yang baguslah. Pibohlah kita, oh kau untuk Yahudi tapi dengan TV juga. Kau makan McDonald juga. Janganlah kita nganuknya dah sampainya dah tahap macam ya okeylah. Nah, tapi janganlah kita terlalu ekstrim gila. Oh, kena ustaz yang makan McD. Sokong Yahudi kah? Janganlah kita sampai macam ya. Tapi bilanya ada rasa kedaya, baguslah sebenarnya. Supaya sedikit-sedikit kehidupannya menjauhi daripada kehidupan orang Yahudi dan Nasrani. Itu adalah kehidupan kita. Kehidupan kita hari itu macam ni, banyak ni kehidupan sunnah ataupun kehidupan Yahudi ataupun kehidupan Nasrani dalam hidup kita. Kita boleh tengok kehidupan kita pun, dengan rumah kita, dengan pakaian kita, nanggalah diri kita tu. Adakah kita tu dalam rupa kita tu rupa kepada orang Islam ke, rupa kepada Yahudi ke, rupa kepada Nasrani? Okey. Apabila rukuk, hendaklah ia berfikir di dalam hatinya seolah-olah ia berkata, wahai Tuhanku, aku merendahkan diriku di hadapanmu. Bila kita rukuk ya, okey, kita telah merendahkan diri kita di hadapan Allah. Aku datang menghadapmu dengan diri yang menderhakaimu, dan aku mengiringi diriku yang banyak melakukan jenayah terhadap kebesaran dan keagunganmu. Moga-moga engkau ampuni daku. Dan dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, serta terlintas di dalam hatinya, maha suci Tuhanku, aku merendahkan diriku ini terhadapmu, Tuhan yang azim dengan segala kepujian dan kemuliaannya. Semua baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Semua subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Lagi. Cuba kita baca terjemahannya. Maha suci Tuhan. Kuat sikit. Suci Tuhanku, Tuhan yang azim dengan segala kepujian dan kemuliaan. Hafal tuan-tuan, hafal. Hafal untuk tuan-tuan. Memang ada panjang sikit. Sila panjang sebenarnya. Subhana yang maha suci Allah. Kalau subhanallah maha suci Allah. Rabbiyal azim, Rabbi ya Tuhan, azim ya maha agung, wa bihamdih ya segala kemuliaan, segala pujiannya. Cuma kita nak panjang untuk kita nak rasa diri kita rendah. Macam kita orang menteri, kita akan tunduk diri kita. Orang Jepun, Jepunnya akan tunduk hormat. Tapi itu bukan hormat dengan manusia tuan-tuan. Kita tunduk hormat pada Allah pencipta kita. Rukuk kita, bukan kita rukuk ikut rukuk imam rukuk, kita rukuk je. Tapi kita rukuk ya, satu ikut sunnah Nabi, dan kita datang dengan perasaan kita juga. Rukuk, merendahkan diri kita, merasai. Bila kita membaca pun kita memuji Allah dengan betul-betul pujian. Bukan puji orang mendah terima kasih sama. Kita nak muji orang macam kita memang kita minta sedekah, kita miskin, kita rumah kita hangus contohnya. Kita habis ada harta, orang datang beri kita duit, kita nak terima kasih Tuhan, terima kasih benar-benar dengan kita. Nak ada hadirkan perasaannya, hadirkan sikit-sikit tuan-tuan, hadir perlahan-lahan. Kalau solat fardu pun kita dapat nak hadir tuan-tuan. Macam ni ibadah lain yang kita nak buat. Ibadah solat tu tinggi tuan-tuan kedudukannya. Kita nak belajar hadirkan, nak belajar, paksakan. Saya ulama ajar kita paksa menangis, belajar doa, mesti dapat menangis benar-benar, nangis bulat-bulat pun siapa. Belajar menangis dulu. Melengkah bawang, engkahlah bawang di mata ya. Orang bulaknya. Belajar menangis. Nangis dengan Allah. Mengalir air mata dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kemudian diangkat kepala kepada i'tidal dan melafazkan sami'allahu liman hamidah. Semua
Sami'a, aina, sami'allahu liman hamidah. Semua. Hamidah, hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Maksudnya Allah mendengar dan mengampuni orang yang memujinya dan mengerjakan ketaatan terhadapnya. Baca semua tuan-tuan. Allah mendengar Okey, bagus. Okey. Katuk saya cari seorang untuk kita baca depan tu. Kemudian mengucapkan Rabbana lakal ham, ataupun kita pada tambah lagi Rabbana walakal ham, tambah waw. Si tambah waw pun siapa? Rabbana lakal hamd. Semua? Walakal ham. Sekali lagi. Ingat mazhab Syafi'i kita mesti baca sami Allah ya juga. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dua kali. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Mesti baca dua-dua. Jangan baca Rabbana walakal hamd aja. Baca sami Allahu liman hamidah juga. Rabbana walakal hamd. Apa maksud Rabbana walakal hamd? Tuhanku, segala pujian itu bagimu kerana memberi petunjuk kepadaku untuk mengerjakan ibadah ini. Kita bersyukur kepada Allah kerana Allah beri kita peluang taufik hidayah untuk sembahyang tu. Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kita okey, boleh Kemudian kita sujud. Kau Pak Isyak. Kemudian sujud dan dibaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Semua. Lagi. Masya Allah. Memang benda tu kita dah biasa baca lah. Cuma kita nak baca dengan tengok buku supaya kita nanggap bait-bait doa-doa ya. Macam ni nya Rabb, dekat ra ya, dekat ba ya ada tasydid Rabbiyal a'la wa bihamdih. Wa bihamdih. Okey. Apa maksudnya? Aku condong diriku dengan petunjuk dan menyerahkannya kepadamu, Tuhan yang mempunyai kemurahan dan keampunan. Semua. Okey boleh okey. Baik. Apabila duduk antara dua sujud hendaklah diucapkan Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa tertinggal? Warfa'ni, betul? Warfa'ni kita ada. Mun warfa'ni, tingkatkanlah darjat aku. Apa maksud Rabbighfirli? Wahai Tuhanku, ampunilah segala kesalahanku. Warhamni, kasihanilah aku. Kasihanilah hamba-Mu yang bersalah ini. Wajburni, tampalkanlah, iaitu perbaikkanlah daku. Warzuqni, kurniakanlah rezeki kepadaku. Wahdini, tunjukkanlah daku ke jalan yang benar. Wa'afini, sehat sejahterakanlah daku. Wa'fu anni, dan maafkanlah daku. Semua. Wahai kasihanilah okey lagi Masya-Allah. Okey, boleh Boleh. Boleh. Boleh? Okey, seorang wakil. Apa seorang wakil? Si mungkin baca hari-hari tu.
Wakil kampung baru. Abang Anai, wakil. Jangan tengok. Kita dah tengok, dah apa? Si tengok tadi. Si belum tengok apa? Stop kita. Jom. Fadal. Ha? Si baca terjemahan. Tak betul situ. Kita baca terjemahan Rabi' Padah, kita baca terjemahannya. Ha? Oh, barunya. Okey, sihat. Siapa yang mau coba? Tuan-tuan, kita baca tuan-tuan atau tadi saya bagi contoh, tapi minggu depan saya ada. Minggu depan saya pergi ke Kuching. Minggu sikit lagi kelak. Minggu sikit saya datang. Minggu depan tuan-tuan mungkin minggu ya tuan-tuan boleh baca baca di pun, tuan-tuan boleh hafal di pun. Baca minggu. Nya sih perlu tepat pun sama siapa. Cuba kita faham. Bila kita baca ya, kita faham, kita boleh bayangkan apa maksud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa beza subhana rabbiyal a'la dengan subhana rabbiyal azim? Nabi ajar kita tu zikir-zikir tu memang ada maksud-maksudnya sendiri. Kena a'la, kena dekat wa azimi. Bila kena kita bila rukuk, kena kita bila sujud. Nya bukan setakat memangnya rukun fi'li di sini. Tapi dekat saya pun kita ada diajar zikir-zikir, baca. Ada, kita perlu datangkan perasaannya. Okey, boleh Boleh insya-Allah. Syahal, saya ambil peluang Syahal aitok Syahal lah. Bagi Chan dulu lah. Kemudian apabila duduk tasyahud dibaca pula at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Semua. Sekali lagi. Belum assalamualaikum lagi, baru saya baca at-tahiyyah. Sekali lagi Okey, sekejap. Sebelah ya ajak. Okey, grup sebelah. Okay. Kita ada 3. 1, 2, 3. Okey Sebab penting tu, satu rukun qauli. Wajib dibaca macam Al-Fatihah. Okey, 1, 2, 3. Ingat hayya ada tasydid dah. At-tahiyyah. Siapa si baca tasydid, si sah tahiyatnya. Dengar. Siapa si baca tasydid dah, at-tahnya baca at-tahiyyah, si sah tahiyatnya. Kalau si sah tahiyatnya, si sahlah sembahyangnya. Yang perlu ada tasydid at-tahiyyah, sajalah perlu tengok buku. Yang ada tasydid saja. At-tahiyyah. Semua panjang dengar tayyibatu lillah. Masya-Allah. Okey, yang tengah-tengah. Okey. Sekali lagi. Tut tayyibatu lillah. Sekali lagi. Okey, situ. Masya Allah. Okey. Demikian kecil pun hafal. Tapi beza kita tuan-tuan bukan setakat kita hafal, tapi kita faham maknanya. Demikian kecil pun boleh hafal tuan-tuan. Burung pun pandai pada assalamualaikum. Tapi burung masih faham makna. Jadi kita faham apa maksud at-tahiyyat tuan-tuan. Segala penghormatan, kerajaan, keberkatan, kesejahteraan, sembahyang dan kebaikan itu kekal bagi Allah selama-lamanya. Okey, at-tahiyyat, keberkatan Allah, as-salawat, thayyibat. Yang 4 ya. At-tahiyyat, mubarakat, salawat dengan thayyibat. Tu lillah. Lillah, hanya Allah. 4 tu. Okey? Baik. Baca dengan ya. Kita boleh sambung sikit boleh? Boleh sambung ke atau berhenti terus? Mana? Azan?
Dah tunggu sih. Nanya dah. Alalang sikit dah. Alalang tahiyat dah. Boleh ha? Alalang tahiyat. Boleh ha? Okey. Pengusi pada pengusi minta ya. Ada orang live kah? Ada orang live kah? Ada. Ada orang live ada? Ada. Okey. Pada nyanyi mun dia sembahyang dulu. Okey. Kemudian assalamu alayka ayyuhan ada sabdu ayyuhan, sabdu dekat nunnya. Nabi ya dekat ada pun sabdu nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua. Baca terjemahannya. Okey. Boleh ha? Okey. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahis his salihin. Semua. Okey, terjemahannya. Okey, masih belum habis kita tasyahud kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua? Bagus. Apa maksudnya terjemahannya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terjemahannya boleh ha? Okey. Ini sebenarnya pendek tapi ulama tu penulis tu nya panjangkan sikit terjemahannya supaya bila kita baca ya kita dapat panjang sikit memahaminya. Okey. Okey. Baik, kemudian habis tasyahud kemudian kita sambung dengan selawat. Okey. Jadi tasyahud tu ada berapa perenggan? 1 2 3 4 5. Ada 5 tu. 5 tu kita perlu hafal tasyahud kita. Okey? 5 tu. Sama ada tasyahudnya awal sama tasyahudnya akhir. Tasyahudnya habis tu kemudian kita sambung dengan salawat. Okey? Selawat sangat pendeklah. Allahumma salli ala Muhammad. Semua? Baca terjemahannya. Ya Allah, kurniakanlah rahmat ke atas Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, ya paling pendeklah. Tapi panjang lagi. Ya sampai Nabi Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Okey, baik. Yang ke-13, kemudian berdoa untuk diri sendiri dan untuk sekalian orang yang beriman. Kemudian berdoa untuk diri sendiri dan untuk sekalian orang beriman. Contohnya kita dah habis tasyahud. Imam masih baca tasyahud. Kita masih dekat dia, kita boleh doa Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat. Boleh doa untuk mukminin dan mukminat. Tapi ulama ada ajar kita satu doa. Dapat Nabi ajar satu lagi doa. Allahumma inni a'udzubika min azab. Saya dah ajar ke situ belum? Doa fitnah ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam
wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Untuk doa akhir zaman tu. Bagus doa tu. Sebelum tahiyat baca doa ya. Sebelum tahiyat, sebelum nak bagi salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Boleh hafal. Okey? Kemudian memberi salam ke kanan dan ke kiri sekurang-kurangnya. Assalamualaikum. Semua? Assalamualaikum. Paling kurang. Tapi janganlah Assalamualaikum aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Boleh wabarakatuh, tapi wabarakatuh ya biasanya dibaca solat jenazah. Solat jenazah boleh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat jenazah. Kalau solat fardu kita biasanya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey? Apa maksudnya? Wahai dengar kita. Apa padah kita, wahai saudaraku, kita padah dengan orang kanan kiri kita. Wahai saudaraku, kamu akan sejahtera daripada kejahatan dan pengkhianatanku. Kita akan malah jahit dengan orang, kita akan khianat dengan orang. Ya janji kita bila kita beri salam. Kita padah dengan orang sebelah kanan kita, kita padah dengan orang sebelah kiri kita. Kita akan beri pengkhianatan, jahit dengannya. Pengkhianatankah apa-apa malah jahit, saya akan malah jahit. Kita memberi keselamatan kepadanya. Macam kita beri mana Assalamualaikum. Bila kita masuk rumah orang Islam, Assalamualaikum, maksudnya kita akan berbuat baik pada rumah orangnya. Kita akan mencuri barang rumahnya. Kita akan nanggap aib rumah orangnya. Bila kita nanggap aib, kita akan cerita aib orang, aib rumahnya di keluar rumah orang lain. Di luar, bila kita keluar pada rumahnya, kita cerita aib pun di rumah orangnya. Walaupun kita nanggap rumahnya, contohlah anaknya kedatuk-kedatuk, kita cerita dengan orang lain tentang rumahnya rumah orangnya. Sebab apa? Sebab kita dah beri Assalamualaikum ke rumah orangnya. Kita dah memberi kesejahteraan ke atas rumah orangnya. Hari tu tuan-tuan, kita masuk rumah orang, kita bergosip. Kita cerita bukan orang. Lagi-lagi cerita zaman parlimen tu. Zaman-zaman parlimen, zaman-zaman apa nama? Allah SWT Muhammad. Apa nama tu? Politik tu. Orang tu anuk situ, orang tu anuk situ. Kita pun anuk orang juga. Allahu Akbar. Orang masjid pun anuk orang juga. Ustaz-ustaz pun anuk orang juga. Allahu Akbar. Dunia akhir zaman tuan-tuan, akhir zaman. Jagalah lidah kita, jaga lidah kita. Nabi padah jaga lidah kita. Nabi padah tahan lidah kamu, tahan. Sebab lidah tu adalah paling banyak membawa kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka Allah bukan api kita tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr, alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.